Saya terlibat dengan dadah seawal umur 12 tahun. Dan umur 14 tahun tu saya dah terlibat dengan jenayah, ditangkap dan dihantar ke sekolah yang negeri. Kami anggap mereka sebagai sehelai kain putih. Kita perlu bantu mereka, kita perlu pulihkan mereka. Kalau tanya saya, ada ke tempat yang selamat? Jawapan saya, tiada. Kenapa ya Allah, kenapa kita? Ini ujian kami. Tidak mempedulikan nyawa adalah sifat keji daripada rejim ini. Dunia ini bagai satu perjalanan panjang. Manusia mempunyai banyak pilihan di setiap persinggahan. Dan pada setiap pilihan, tiada siapa yang tahu apa yang bakal menanti di hujungnya. Dalam kelana ini, penulis buku ini pernah sesat dan membuat pilihan yang salah. Kini, diberi peluang kedua untuk merangka kembali kehidupannya. Bagi mereka yang kecundang di tengah jalan, ramai watak singgah menitipkan hadiah bernilai, dijadikan bekal serta perisai sebelum tiba di destinasi akhir. Demi menyelami sisi gelap di sebalik tirai besi, guru ini sentiasa berada di balik bayang pelajarnya dan menerangi mereka melalui senjata berharga, ilmu pengetahuan. Dalam kembara kehidupan, ada satu yang tidak boleh dikawal dan dijangka. Namanya dipanggil takdir. Kadang-kadang rasanya kelat, tapi terpaksa ditelan. Remaja ini yang dahulunya meliar di dunia bebas, kini belajar menerima kenyataan hidup terkurung di balik deriji besi. Berjuang dengan diri sendiri dalam menanti masa untuk kembali bangkit. Tujuh dekad, bangunan ini telah ditubuhkan. Wujudnya ia bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberi peluang kedua kepada yang telah tersilap haluan. Di sebalik tirai besi ini, tersimpan 1001 kisah tentang penyesalan dan harapan yang bakal dirungkaikan Majalah 3 kali ini. Baris, gerak! Nyanyikan lagu sekolah! 1, 2, mula! Kami berlatih di geni, berikan pada diri sendiri untuk menjadi insan sejati agar hidup lebih berarti. Lupakan segala kesilapan, anggap itu satu dugaan. Tuhan berikan kami kekuatan menjadi pemuda berwawasan. Rutin pagi di sekolah ini sedikit berbeza dengan sekolah harian lain.
Dalam seragam serba putih dengan beg lut sinar, pelajar di sini memulakan hari mereka dengan aktiviti perhimpunan dan kawat kaki. Sempena nama Pesuruhjaya Tinggi British di Malaya pada tahun 1950, Sekolah Henry Gurney Teluk Mas Melaka diwujudkan sebagai institusi menempatkan pesalah juvana yang berusia 14 hingga 21 tahun. Ia ditadbir mengikut model sistem Borstal dari England yang dikubal pada tahun 1900. Terletak di pinggir pantai Selat Melaka, sekolah berkeluasan 15.4 hektar ini menempatkan seramai 482 penghuni lelaki dan wanita. Datang dari pelbagai kisah silam, penghuni di sini rata-ratanya remaja yang pernah tersasar persimpangan dalam hidup. Tempat mereka menerima hukuman ini adalah peluang kedua buat mereka bagai dilahirkan semula. Di sini, ilmu ditimba melalui 5 teras iaitu sukan, akademi, latihan vokasional, muzik dan agama. Dari sifar, mereka dilentur kembali oleh guru dan warden sehingga menjadi insan yang boleh diterima masyarakat. Walau pernah dibuang dan tidak diterima ekoran kesalahan lampau, di sini mereka diberikan kepercayaan untuk membina kembali kehidupan yang lebih baik. Antara individu hebat yang tak lelah mendidik semenjak 16 tahun lalu ialah Cikgu Osman Markom. Seorang guru yang telah menyambut dan mengucapkan selamat tinggal kepada ribuan anak didik yang sering dilabel sebagai budak jahat. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Mula berkhidmat di Sekolah Henry Gurney sejak tahun 2008 setelah bertukar ganti di beberapa sekolah aliran perdana. Matlamatnya dalam mendidik anak-anak dari dunia kelab ini hanya satu, menjadikan mereka seorang insan. Kami tidak melihat kesalahan pelajar yang lalu itu sebagai satu isu yang besar di sini sebab kami meletakkan kesalahan itu di luar. Apabila mereka sudah masuk ke sekolah Henry Gurney, kami anggap mereka sebagai sehelai kain putih yang kita perlu bantu mereka, kita perlu pulihkan mereka sama ada pulihkan dari aspek disiplin, akhlak dan sesiah dan juga kita perlu memberikan mereka ilmu pengetahuan sebagai persediaan mereka sebelum mereka keluar bebas kembali kepada pangkuan masyarakat. Menurut Cikgu Osman, seorang guru yang berjaya bukan terletak pada banyaknya anugerah yang dikecapi, tetapi apabila berjaya melihat anak didik yang pernah berada di balik tirai besi bebas menjadi seorang insan berpendidikan dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Segala penat lelah bagai tiada nilai jika dibandingkan dengan rasa bahagia menyaksikan kejayaan mereka. Ini K. Oktober 2022. Tarikh keramat itu adalah permulaan mimpi buruk yang tiada penghujung buat K apabila dia dijatuhkan hukuman dan menjadi penghuni di Sekolah Henry Gurney selama 3 tahun. Persis seekor burung yang terbiasa terbang bebas, tiba-tiba ia disangkar dan diawasi setiap masa. Begitulah perumpamaan kehidupan baru K sejak tahun lalu. Namun sangkaannya tentang kehidupan baru di balik tirai besi ini meleset apabila dia berjaya melihat hikmah indah di sebalik takdir pahit yang tertulis. Boleh tak awak ceritakan macam mana pengalaman awak waktu mula-mula masuk di Sekolah Henry Gurney? Saya first masuk, saya rasa takut sikit.
sebab tak tahu dalam ni macam mana. Lepas tu saya dapat belajar, berkawat kaki, disiplinkan diri. Saya dulu kat luar, disiplin tak ada. Masa dalam ni saya dapat belajar banyak. Saya kat luar sebab kawan-kawan semua sak dada. Saya berkawan dengan diorang macam tak ada disiplin. Pergi sini, pergi sana, rumah motor. Masa dalam ni dapat belajar banyak. Sekolah Henry Gurney turut mencatat kecemerlangan penghuninya dalam bidang akademik, pancaragam dan sukan. Antaranya sukan tinju. Dengan potensi yang ada, K bakal mewakili negeri Melaka dalam kejohanan SUKMA pada tahun 2024. Dia juga menjadikan tinju sebagai pintu untuk meloloskan diri dari tekanan hidup di sini. Kawan-kawan, family datang, diorang boleh tanya. Macam saya ni, keluarga dah tak ada dari kecil. Ada ayah sampai umur 12 tahun, ayah meninggal. Lepas tu duduk sendiri. Sampailah masuk dalam sekolah. Setiap kali tanya, diorang kata, pakcik dah kahwin, kakak dah kahwin. Diorang boleh tahu, saya ni tak tahu apa-apa dekat luar. Kalau ada ayah ni, saya happy, bangga. Dia kuatkan semangat kita. Kalau dia ada lagi ni, best. Mesti best. Kalau dia ada, nak cerita apa kat dia? Ni kalau dia ada, saya first sangat nak minta maaf. Cakap dengan dia, anak ni boleh berjaya. Saya belajar hormatkan orang. Ayah saya sendiri dulu, saya pun tak hormat. Tapi masa dalam ni, saya dapat belajar banyak. Jika ditanya, kenapa ingin berubah? Rata-rata penghuni di sini akan menjawab bahawa keluarga adalah pembakar semangat utama mereka. Namun bagi K, yang telah terbiasa hidup sebatang kara sejak kecil, setelah sekian lama, ini kali pertama dia menerima kasih sayang dari sosok ibu dan ayah yang bergelar guru. Keluarga yang baru ditemui di sini dijadikan sebagai tuju di hujung perjalanan mencari cahaya baru dalam hidup. Kalau awak keluar nanti, apa benda yang awak paling sangat nak buat? Hasrat saya yang dekat luar nanti, saya nak banggakan corporal yang cikgu. Diorang banyak tolong saya. Diorang ni, kalau tak ada diorang, saya rasa sekarang saya ni kat luar tinggal sak dada. Sebabkan diorang, saya dekat dalam ni berdisiplin. Kalau tak ada diorang, mungkin hari ni saya tak tahu, saya hancur kat luar. Sudah lumrah, kanak-kanak yang lahir ke dunia bagaikan kain putih. Coraknya dilakar oleh manusia dan persekitaran. Ilmu dan kasih sayang menjadikan kain itu terlihat indah, namun tidak semuanya bernasib baik. Membawa rasa kesal, penghuni di sini bagaikan burung yang tercedera. Untuk kembali terbang tinggi, mereka diasuh oleh keluarga baru yang tak lokek kasih sayang, supaya sayap yang pernah patah bakal tumbuh kembali. Penghuni di Sekolah Henry Gurney akan didedahkan kepada dua bentuk pendidikan. Pendidikan formal seperti akademi dan latihan kemahiran teknikal dan vocational. Ini antara usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan masa hadapan mereka lebih cerah setelah selesai menjalani tempoh penahanan. Selain aktif menyertai sukan tinju, K juga memilih aliran kemahiran automotif. Ilmu yang diperolehi ini akan digunakan sebagai bekal dalam perjuangannya di dunia luar kelak. Sekolah Henry Gurney, Teluk Mas, Melaka. Tembok berdawai ini bagai diary yang telah merakam
ratusan pesalah muda keluar masuk sejak 70 tahun yang lalu. Ia juga menjadi titik tolak perubahan dalam kehidupan ramai penghuninya. Antaranya Izzat Daniel Abdullah, seorang bekas penghuni. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum SHG. Sihat semua? Allah nak kita belajar banyak benda. Setiap hari tu mesti ada satu benda yang Allah ajar, tapi kita tak sedar. Belum saya dihantar ke sekolah negeri, saya terlibat dengan dadah seawal umur 12 tahun. Terlibat dengan dadah, and then umur 14 tahun tu saya dah terlibat dengan jenayah. Dan saya ditangkap pada tahun 2016 sewaktu saya SPM tingkatan 5. Jadi itulah bermula kehidupan saya dan dihantar ke sekolah negeri. Di tempat yang sama, dia pernah jatuh tersungkur 7 tahun lalu. Hari ini, Izzat berada di sini sebagai jemputan istimewa. Misinya supaya sinar yang telah ditemuinya dapat dikongsikan bersama. Saya kena buang 7 buah sekolah. 7 buah sekolah dah. Sekolah memang tak terima saya dah waktu tu kan. Jadi saya fikir saya ni bodoh, saya perlu belajar lebih daripada orang untuk saya nak jadi cerdik. Nak pecahlah otak. Cikgu Osman lah yang beri penyuntik semangat untuk kami sebenarnya. Cara dia sampaikan pada kami tu masuk. Walaupun nampak garang, nampak tegas, tapi itu yang orang kata kalau ambil daripada side positif, dia akan jadi lebih baik. Dia banyak terapkan dalam diri kami ke mana hala tuju kami selepas bebas daripada hari ini. Kalau kau tak belajar betul-betul, kau senang diperbodohkan oleh orang lain. Jadi kalau kau ada ilmu, kau tak diperbodohkan oleh orang lain lah. Jadi start situlah kami belajar betul-betul. Seperti bapa yang menunggu kepulangan anak, jelas terpancar rasa bangga dan kepuasan pada wajah Cikgu Osman. Anak yang dahulu tidak meminati ilmu, hari ini berdiri di hadapan puluhan penghuni memesan supaya tidak mengulangi salahnya yang lampau. Itulah hasil dari kuasa guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Murid-murid di sekolah Henry Gini ini adalah murid-murid yang terdiri daripada murid yang mempunyai sisi-sisi gelap dalam kehidupan mereka. Mereka terdiri daripada anak-anak yang keciciran dalam pelajaran, anak-anak yang lahir dalam keluarga yang broken family. Jadi pelajar-pelajar ini apabila mereka berada di sini, dia merasakan bahawa kehidupan mereka sudah pun berakhir. Ya, tidak ada lagi masa depan bagi mereka. Kamilah guru-guru kena menyelami untuk memahami apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh tiap-tiap murid-murid kami ini supaya kami dapat bantu mereka. Kami dapat pulihkan semangat mereka kembali supaya dia kembali bersemangat dan bermotivasi untuk hidup, untuk terus maju dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Pernah gagal sekali tidak bererti gagal selamanya. Itulah yang dipegang oleh Cikgu Osman dan guru lain dalam mendidik tahanan juvana. Di saat remaja di sini telah putus harapan dan merasa gagal dalam hidup, guru-gurunya bertungkus lumus memperbaiki sasiah mereka untuk tidak menyerah dalam menjadi seorang manusia. Tangan yang menulis di papan hitam bilik darjah. Tangan yang sama ini juga tidak lelah menarik pelajarnya keluar dari belenggu kekesalan lama. Ini terbukti apabila Izzat berjaya meraih 5A dalam keputusan SPM. Mungkin satu cabaran guru-guru di unit akademik ni nak mendidik kami sebab kami budak nakal. Tapi ada cara didikan dia orang yang buat kami terkesan. Cikgu-cikgu di sekolah yang ni ada yang kami panggil sebagai ibu, abah. Sebab dia orang tak layan kami seperti pesalah. Dia orang layan kami macam anak sendiri. Macam anak kandung lah. Memang tak ada sisihkan kami. Itu yang membuatkan kami rasa macam kami nak kena banggakan dia sebab dia ibu kami, ayah kami. Itu yang kami belajar sungguh-sungguh. Hilang pendidikan, lenyaplah tamadun bangsa.
Begitulah gambaran betapa pentingnya nilai ilmu. Menerima pendidikan adalah antara hak asasi kanak-kanak yang digariskan oleh Perlembagaan Persekutuan dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak CRC pada tahun 1995. Sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2015, pendidikan manusiawi merupakan sistem yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan tiada kanak-kanak yang terpinggir dari menerima pendidikan yang berkualiti. Kita mesti berlaku saksama kepada semua anak-anak warga negara Malaysia. Tak kira perbezaan dari segi geografi ataupun demografi, dari segi latar belakang anak-anak kita, mereka mesti memperoleh pendidikan. Kan? Jadi kita tak boleh kesampingkan semua ini kalau kita nak dapat memastikan bahawa seluruh masyarakat Malaysia ini menjadi masyarakat yang berguna kepada negara kita. Kita memberikan fokus kepada pendidikan manusiawi. Yang mana dalam pendidikan manusiawi ini ialah kita menekankan kepada hal dan juga aspek berkaitan dengan nilai-nilai murni, bersandarkan kepada bagaimana kita nak membangunkan karamah insaniah anak-anak kita yang berpaksikan kepada teras yang melibatkan adab, akhlak dan juga integriti. Pusat Bandar Kuala Lumpur. Lorong Cawkit di hutan konkrit ini menjadi rumah buat golongan miskin bandar yang telah menjadi gelandangan. Lokasi ini juga menjadi ruang buat Izzat bagi menebus dosa lama dengan berbakti kepada yang memerlukan. Aktiviti ini juga dijadikan peluang oleh pemuda berusia 24 tahun ini untuk mengajak lebih ramai belia menggunakan kudrat mereka melakukan perkara yang bermanfaat. Saya pernah berada di tempat diorang dulu. Bagaimana terkapai-kapai suatu pembebasan, bagaimana terkapai-kapai nak cari arah peluang kedua ni kan. Jadi mungkin Allah pilih saya untuk tarik diorang, untuk ajar diorang bagaimana nak cari peluang dalam kehidupan ni kan. Jadi saya pun pernah terlintas, biasalah penagih dadah ni, bila ketagihan dadah tu dah hilang, perasaan rindu pada dadah ni pasti akan datang. Jadi untuk mengelakkan perasaan rindu tu datang, perlu padatkan aktiviti harian kita dengan aktiviti-aktiviti yang positif. Dan saya selalu bawa diorang ni buat perkara-perkara yang positif lah. Resurgam, bahasa Latin yang membawa maksud kami bakal bangkit kembali. Moto sekolah Henry Gurney ini bagaikan azimat keramat yang membakar jiwa warganya. Ruang yang syarat dengan memori ini menjadi saksi kisah tentang penyesalan dan kebangkitan. Ia bukan sekadar tempat belajar membaca, mengira, tetapi untuk menjadi manusia. Semua yang bergelar manusia pernah melakukan dosa. Dalam kegelapan masa lalu yang pernah menyelubungi, hanya sejalur sinar diperlukan untuk lahir kembali. Henry Gurney bukan sekadar tempat menerima hukuman. Di sini ada secebis harapan dan segunung kasih sayang yang mengajar penghuninya untuk langitkan mimpi kecil mereka walau berada di balik jeriji besi. Kantung yang syarat dengan ilmu dan memori dibawa keluar sebagai bekal. Bersedia untuk terbang lebih tinggi dengan sayap dan iltizam yang baharu. Demi merentas perjalanan kehidupan sebenar dalam udara kebebasan.
Selepas 48 hari, buat pertama kali sunyi tanpa ledakan bom, bedilan artileri mahupun serangan roket. Genjatan senjata selama 4 hari bermula di bumi semenanjung Gaza di antara pejuang Hamas dan rejim Israel. Pembantaian tanah Gaza oleh tentera penjajah haram Israel sejak 7 Oktober lalu reda seketika. Dalam tempoh yang diharap berterusan ini, rakyat Palestin berhak untuk bertenang dan mengutip sisa kehidupan yang musnah oleh perang yang tidak mereka dambakan. Di celah-celah berita perang yang diterima setiap hari sejak 7 Oktober, kisah rakyat Malaysia terkandas di Gaza mendapat perhatian ramai. Nurul Ain Harun, 37 tahun dari Kuala Lumpur, tidak menyangka kunjungan ke Palestin untuk bertemu keluarga suaminya buat kali pertama sejak berkahwin 6 tahun lalu bertukar menjadi mimpi ngeri. Rakyat Malaysia selepas merdeka tidak pernah merasa periknya perang. Namun di tanah suci yang pernah menjadi kiblat umat Islam ini, Nurul Ain berdepan kemungkinan syahid. Nurul Ain Harun bersama suaminya, warga Palestin Muhammad Adnan Sya'ad, bertemu keluarga mentuanya di Khan Yunis, Gaza buat kali pertama pada 1 Oktober. Kemudian pada 7 Oktober, perang meletus. Tiap-tiap hari adalah serangan tu. Cumanya kita tak tahu di bahagian mana ataupun di mana dia akan serang. Sometimes kita tengok tenang, tiba-tiba ada serangan macam tu. Tapi kita cuma agak-agak je. Bismillahirrahmanirrahim, mengucap dan keluar macam tu. Keadaan makin lama makin rumit lah. Tiada tempat selamat. Kalau tanya saya, di Khan Yunis selamat ke? Ada orang yang daripada Gaza keluar ke Khan Yunis dan kena bom di Khan Yunis. Syahid di Khan Yunis. So kalau tanya saya, ada ke tempat yang selamat? Jawapan saya, tiada. Dia punya konsekuensi lebih kuat daripada perang-perang yang dulu. Ramai yang cakap, even sebila saya tanya ayah saya ni kata, like Nakba kedua, 1.7 juta orang Palestin yang dah kena halau daripada rumah dia dah destroy. Jadi lebih dari setengah orang Palestin sekarang tak ada rumah. Dulu bila orang kena attack atau dia punya rumah kena destroy, lari atau duduk dekat shelter, dekat hospital atau sekolah antara United Nations, rasa okey, protected, selamat. Tapi kali ni tak ada tempat selamat. Attack tempat hospital, even cedera-cedera yang dekat hospital, dia kena mati syahid dalam hospital. Jadi apa yang jadi kali ni, dia punya reaction lebih kuat. Tapi alhamdulillah, walaupun ni yang negative side lah, kita ada positive side pun, kita boleh tambah seluruh dunia lah, dah sokong Palestin, anda show sympathy dengan Palestin, dah buka mata semua orang, alhamdulillah. Hasrat Nurul Ain dan suami untuk menyumbang membantu penduduk Gaza diteruskan biarpun berdepan situasi genting. Pengalaman itu cukup menakutkan Nurul Ain, namun realiti yang disaksikan menjadikannya berlapang dada. Even sekarang pun, tipulah kalau saya kata saya tak trauma. Saya kalau dengar bunyi kuat sikit pun saya dah kata macam panik. Macam tu, of course lah hati seorang ibu kan, dia merayu saya untuk balik. Tapi saya kata, Mama, kalau Mama hari-hari call kakak menangis macam ni, kakak ada dekat sini and tak mudah untuk keluar. Macam tu je sebab border tutup. Kalau kakak mati pun, sekalipun kakak syahid. And apa yang kakak buat sekarang ni, kakak sedang orang kata membantu rakyat di sini. Saya kata ni adalah satu hikmah yang di mana saya berada di sini sekarang. Tipulah kalau kata tak takut kan. Tapi bila kita fikir syahid adalah sesuatu yang subhanallah, even di hadapan saya syahid berdarah-darah, tak ada bau busuk, tak ada bau hanyut, malah bau wangi. Saya kata, oh betapa indahnya syahid ni. So sentiasalah berada di dalam keadaan bersedia. Suami saya pun bagi semangat dekat saya. Mengimbau kembali suasana peperangan, menjadi saksi kepada keganasan penganiayaan rejim Zionis terhadap orang awam membekas parut duka. Hukuman kolektif yang membadai rakyat Palestin memakan korban yang besar
berbanding angka kematian dalam pertempuran berulang kali sejak 1948. Bagi anak Al-Aqsa seperti Muhammad, reda dan pasrah apabila bersemuka dengan kehilangan insan tersayang. Memanglah ada saudara-saudara, adik abang ipar saya yang mati syahid that time, dan ada saudara sepupu pun yang mati syahid juga. Ada cedera daripada famili saya. Sebagai semua rakyat Palestin, memanglah ni alhamdulillah tu jadi setiap rumah dekat Palestin dia ada cedera atau syahid. So selalu sokong dia kata bahawa aku tak boleh tahan. So dia selalu positif. Terlalu lah. Fikir like insya-Allah tak ada apa-apa lah genjatan senjata dengan waktu yang terdekat. Tak ada elektrik, tak ada air. Ramai orang yang dah lari daripada rumah mereka. Sampai sekarang lebih dari 2,750 syahid dalam masa 8 hari. Semenanjung Gaza, 40,000 tan bahan letupan digugurkan sejak konflik peperangan Palestin-Israel bermula 7 Oktober lalu. Namun tempoh rehat dari gencatan senjata ini belum cukup untuk memenuhi keperluan bantuan penduduk di Gaza. Semenjak peperangan berat sebelah oleh rejim Israel yang kononnya memburu pejuang Hamas, dunia mula membuka mata. Melihat kebenaran dan membongkar penipuan di sebalik naratif sebagai bentuk pembelaan diri. Protes tanda solidariti bersama Palestin terus diadakan di seluruh dunia, menyatakan sokongan terhadap Gaza dan mengutuk tindakan kejam Zionis. Malaysia tetap berpendirian teguh demi agama dan kemanusiaan selamanya berdiri di samping negara Palestin. Malaysia memberi respons segera kepada krisis kemanusiaan akibat perang berterusan di Gaza, membantu penduduk yang kini sedang menderita. Ops Ehsan, suatu inisiatif kerajaan yang dilaksana menerusi gabungan 52 badan bukan kerajaan di Malaysia untuk menyalurkan kempen kesedaran dan solidariti Palestin bermula 30 Oktober lalu. Media Prima Berhad juga tidak ketinggalan melancarkan tabung kemanusiaan untuk mengutip dana agar lebih banyak bantuan dapat dihantar segera. Penghantaran barangan bantuan berbentuk perubatan dan bukan perubatan fasa 1 dan 2 dengan jayanya telah selamat tiba di Mesir untuk dibawa masuk ke Gaza. Sehingga gencatan senjata, Israel terus-menerus melancarkan serangan dahsyatnya ke atas Gaza selepas berlakunya penentangan oleh pejuang Hamas. Membedil wilayah terkepung, membunuh lebih 15,000 penduduk Palestin yang tidak bersalah, sekaligus memintas angka pembunuhan peristiwa Nakba 1948. MAPI Malaysia, sebahagian daripada Sekretariat Ops Ihsan yang bertindak mengurus gudang dan pengumpulan barang bantuan daripada badan bukan kerajaan yang lain. Terbaharu untuk fasa ketiga, bantuan barangan 150 tan sedang diusahakan melalui laluan laut ke Palestin. Di awal itu ialah bantuan yang semerta yang bersifat makanan, air minum. Masuk hari yang ke-10 begitu, kita sudah dapat data tentang kecederaan. Maka bantuan ubatan. Masuk hari yang ke-20 mulai bertambah keperluannya. Ada yang sempat pergi ke sekolah untuk perlindungan, ada yang pergi ke hospital, ada yang pergi ke masjid. Khemah diminta sebab dia orang tak dah rumah ini. Mereka mengatakan keadaan mulai sejuk, kalau boleh hantar pakaian sejuk. Tapi yang juga agak berterusan ialah keperluan wanita dan kanak-kanak. Ada yang mengatakan kami sudah tidak cukup kain kapan, dia nak bateri-bateri kecil untuk dia charge dia punya telefon apa semua tu. Keperluan tu semakin bertambah dari segi volume, tapi jenis bantuan tu juga semakin bertambah. Ada yang kita dapat
penuhi, ada yang kita tak dapat lagi. Jadi kita cuba. Penduduk Gaza bergelar IDP atau pengungsi dalaman tiada pilihan untuk berteduh. Jika dahulu lokasi selamat ialah di sekolah, hospital mahupun masjid. Tindakan Zionis melanggar perjanjian antarabangsa dengan menghancurkan kawasan pelindungan ini menyukarkan lagi keadaan mereka. Malaysia Relief Agency, satu lagi badan bukan kerajaan yang mendedikasikan bantuan ke negara yang terlibat dengan bencana dan konflik. Mereka mengendalikan bekalan makanan buat sebahagian daripada 2.2 juta orang di Gaza yang memerlukan bantuan makanan segera. Kalau peringkat pertama, kita sediakan makanan, kita panggil food basket untuk makanan-makanan yang dibagi pada setiap family. Tapi lama-kelamaan bahan-bahan yang itu semakin kurang. Tapi bahan ruji tetap ada, nasi, beras tetap ada, tepung tetap ada, minyak masak sikit sebanyak. Jadi kita minta mereka siapkan makanan kawah, masak nasi. Ada kosnya jugalah, kos tinggi. Tapi alhamdulillah, tapi ramai dapat makan. Contohnya kita katakan sekitar $3,500 boleh makan 1,500 buat 1,500 pack, 1,500 family. Itu dah banyak walaupun tidak dapat mencapai semua. Ada negara-negara yang kami buat relief, keluar je makanan berebut. Mereka tidak, tenang aja. Ada rezeki ada. Ada orang share. Itu kehebatannya tu. Pengeboman tanpa henti mengorbankan rakyat Palestin. Lebih 40% adalah kanak-kanak dan wanita. Tiada bekalan ubat, tiada akses air bersih dan kebersihan yang selamat serta tiada makanan. Merompak kemanusiaan dari penduduk Gaza sehingga melumpuhkan kehidupan harian mereka. Lebih kejam lagi, kenderaan ambulans dan staf perubatan tidak terkecuali dari kekejaman Zionis. Objektif keji mereka melumpuhkan operasi menyelamat. Kami juga melancarkan satu kempen dipanggil 40 ambulans untuk Gaza. Baru saja bermula dan alhamdulillah kita telah berjaya mengumpul setakat ini 4 buah ambulans. InsyaAllah kita akan melakukan pembelian ambulans itu di Mesir, menyediakan ambulans tersebut lengkap dengan peralatan-peralatan perubatan untuk kita hantar ke dalam. Dan kita harapkan Malaysia adalah boleh menjadi penyumbang utama ambulans. Dan ambulans ini dia bukan sahaja membawa penumpang pesakit, tetapi dia sebenarnya adalah lifeline untuk orang Gaza itu sendiri, membawa ubat-ubatan dan juga peralatan. Bila ambulans diserang, dia sama seperti bagaimana hospital juga diserang. Maknanya mereka tidak kisah kepada undang-undang antarabangsa yang menghalang kita daripada menyerang kawasan hospital dan juga ambulans. Tidak mempedulikan nyawa, tidak mempedulikan undang-undang antarabangsa adalah satu sifat keji saya fikir daripada rejim ini. 1.7 juta penduduk di utara Gaza dipaksa mengungsi ke selatan Gaza demi mencari perlindungan dari serangan bom tanpa henti dan pencerobohan darat oleh Israel. Setelah terkandas lebih 40 hari akibat peperangan, Nurul Ain dan Muhammad akhirnya mencuba peluang untuk keluar dari Gaza melalui Mesir. Keputusan ini dibuat dengan persetujuan keluarga Muhammad demi masa depannya. Dia bagi nama saya dan suami. So Israel actually yang lepaskan nama-nama. Adalah nama dalam list tu. Itu pun setelah saya rasa 2 kali percubaan untuk keluar, tak berjaya. Kita punya ambassador dengan tim ambassador Zamani di Kahira. Kena sangat bekerja keras sebab tak mudah untuk bawa saya keluar dengan adanya masalah dengan pasport suami saya. Tanpa kita punya embassy punya orang datang, saya dengan suami tidak dibenarkan keluar sampai mereka datang.
sungguh pun berdepan dengan pelbagai kesukaran untuk mendapatkan kebenaran meninggalkan Gaza. Namun dengan usaha kerajaan Malaysia dan perwakilan di Mesir memungkinkan kejayaan ini. Kini sudah lebih 2 minggu Muhammad meninggalkan kampung halamannya. Berbau perasaan rindu dan risau akan keluarga yang ditinggalkannya di medan derita. Memanglah susah, tak senang nak kontak dengan mereka. Israel sengaja attack, nak buat connection, tak nak siapa-siapa tahu apa tengah jadi dekat Gaza, tak nak negara lain tengok evidence jenayah-jenayah Israel di Gaza. Walaupun dapat call sekali setiap 3 hari, alhamdulillah rasa lega. Bila pun cakap dengan ayah dan tanya mereka, dia pula yang tanya kabar saya. Kata, jangan risau asal kami. Awak just fokus dekat kerja awak dan life awak. Kita Allah akan jaga kita, jangan risau. Sepatutnya saya yang risau tanya pasal dia. Tapi dia masih risau pasal saya. Walaupun dia dalam keadaan perang. Jadi memanglah, subhanallah, ini ujian kami, ujian daripada Tuhan. Kita cuma just reda and just stay kuat, stay positif. Dan kalau ialah kata kita mengalah, cakap kenapa ya Allah, kenapa kita. Kita just bersyukur dan reda dan ialah tenang, just doa lah untuk Palestin dan sokong rakyat kami. Pada 1 Disember, Israel kembali menggempur Gaza dari darat dan udara. Konflik di bumi Al-Aqsa kini memasuki bulan kedua. Penganiaya dan penindas disokong dan diterima dunia barat yang memilih untuk menuruti telunjuk Zionis. Kewajipan mempertahankan dan pembebasan bumi Palestin cukup signifikan buat seluruh umat Islam. Duka rakyat Palestin adalah duka umat Islam sedunia. Semangat mereka di tengah-tengah kancah peperangan tetap tidak luntur. Dan dunia tidak boleh terus berdiam diri membiarkan penjajah Israel merampas bumi Palestin dan menafikan nilai kemanusiaan penduduknya. Teruslah bersuara, teruslah berdoa. Dari sungai ke segara, Palestin akan merdeka.